Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sambung pada subtopik yang seterusnya iaitu mubasharatu al-haidhi li zawjiha li zawjil haid. Kita sudah bahas pada subtopik yang telah lalu berkaitan dengan hukum seorang suami bersentuh kulit sehingga membawa kepada dirinya bersetubuh. Sekarang kita masuk subtopik yang seterusnya iaitu mubasyaratul haidhi li zawjiha. Bersentuhan kulitnya perempuan yang haid. Ini dia panggil idhafah masdar kepada fa'il. Perempuan haid ketika dia haid sentuh suami dia. Apakah hukum? Tadi dari sudut semua belakang-belakang tadi itu suami sentuh isteri, suami sentuh isteri, suami sentuh isteri. Ini isteri sentuh suami ketika haid. Bagaimanakah hukumnya? Kata dia, Al-kathiru mimman kataba fi mawdu'il haidi wal istihadati lam yata'arrad li hukmi mubasharatil haidi li zawjiha. Al-kathiru bermula banyaknya. Mimman daripada orang. Silah kataba yang telah menulislah ia man. Kataba tulis-tulis fi mawdu'il haidi pada perbahasan haid. Fi mawdu'i jar majrur. Al-haidi mudhafun ilaih, ataf pada haid, wal istihadati dan istihadah yang lam yata'arrad khabar al-kathir. Tidak membawa datang ia kathir. Li hukmi mubasyaratil haidi pada hukum bersentuhan kulit oleh perempuan yang haid. Lam yata'arad khabarlah dhamir mustatir huwa fa'il kembali kepada al-kathir. Li hukmi jar majrur wa huwa mudhaf. Mubasyarati mudhafun ilaih, al-haidhi mudhafun ilaih. Jadi Syekh Nuruddin kata kebanyakan orang yang menulis berkaitan dengan haid dan nifas tidak membawa datang hukum berkaitan bersentuhan kulit perempuan haid dengan suaminya. Okey. Maka adakah fahal yajuzu laha ailil haid? Maka haruskah bagi perempuan haid harus antubashira. Ta'wil masdar fa'il yajuz ay mubasharatuhu. Bahawa bersentuhan kulit ia lelaki ataupun lelakilah seorang zauj. Maf'ulun bih barang ni masduk atau masadak dia kena kepada anggota. Anggota yang takdir silah ay thabata yang telah sabitlah ia barang baina surratihi antara pusatnya barang atau warukbatihi dan lututnya lutut barang. Boleh ke tak isunya sekarang seorang perempuan haid bersentuhan kulit antara pusat hingga lutut suami? Kalau dari sudut nisbah isteri jelas berlaku khilaf jumhur dan minoriti yang kata harus ataupun yang haram. Itu pun dia boleh jaga diri. Adapun dia tak boleh jaga diri daripada berlakunya persetubuhan, maka hukumnya adalah haram tanpa khilaf. Okay. Soalan lagi, kata Syekh Nuruddin hafizahullah subhanahu wa ta'ala, wa mal hukmu law basharathu? Apakah hukum jikalau menyentuh ia oleh perempuan? Dia akan zauj, akan suami itu, bima baina surratiha, barang, yakni bima thabata, dengan barang yang telah sabitlah ia barang. Barang ni anggota. Baina surratiha antara pusatnya isteri ataf warukbatiha dan lututnya lutut isteri. Apakah hukum kalau lah isteri tadi yang haid menyentuh suami dengan anggota, yakni anggota isterinya antara pusat dengan lutut. Dia sentuh suami, dia tenyeh suami. Dia tenyeh dekat lutut ke, dia tenyeh dekat paha ke, dekat suami itu. Apakah hukumnya? Seperti mana kama idza wada'at farjaha ala yadihi yadiz zauj. Seperti mana apabila meletaklah ia seorang isteri, maf'ulun bih akan farah isteri, ala yadihi yadiz zauji, atas tangannya tangan suami. Dia letakkan farah. Dia nak istimta' bersama dengan suami. Yang perempuan haid itu sendiri. Jadi dia letakkan farah di
tangan suami. Apakah hukum ketika dia haid? Al-jawabu, bermula jawapannya, jumlah tu khabar al-jawab. Annama mana'nahu, bahwasanya barang. Isim anna. Mana'nahu silah ma. Maksudnya barang yang mencegah oleh kami para dia akan barang tu. Maka haruma alaiha. Haramlah juga. Alaiha ala zawjah. Antubashirahu, bahawa ataupun bersentuh. Bersentuh kulit ia isteri, ia akan suami, bisyai'in, dengan sesuatu, jar majrur, minhu, mimma baina surratiha wa rukbatiha. Jawapannya ialah barang yang mencegah oleh kami akan dia akan barang, minhu, daripadanya, daripada zauj, daripada suami. Apa yang kami cegahkan daripada suami? Maka haruma tu khabar anna. Haram juga atasnya, atas isteri, bahawa bersentuh kulit ia isteri. Antubashirahu ta'wil masdar, jadi fa'il haruma. Bahawa bersentuhan kulit ia isteri, akan dia akan suami tu. Akan zauj, akan suami, bisyai'in, dengan sesuatu, minhu, daripadanya, daripada apa yang antara pusat hingga lutut isteri. Dia sentuh suami dia. Seperti mana suami nak pegang antara pusat dengan lutut, kami haram atas pandangan mu'tamad. Begitu juga haram isteri pakai dia punya pusat dengan lututnya sentuh suami. Fi jami'i badanihi, pada keseluruhan badannya, badan isteri suami. Fi jami'i jar majrur, mudhaf, badani mudhafu ilaihi, mudhafun ilaih. Maka fayahrumu 'alaiha 'ala zaujah, maka haramlah ke atasnya, ke atas isteri, antubashira, ta'wil masdar, jadi fa'il yahrumu. Antubashira, bahawa bertemu kulit ia isteri, maf'ulun bih, ar-rajula, akan lelaki, yakni suami. Bima, dengan barang, yakni anggota. Sabata, taqdisilah, yang sabit ia barang, baina surratiha, antara pusatnya isteri, ataf wa rukbatiha, dan lututnya, lutut isteri. Maka haram jugalah dia menyentuh lelaki sini suamilah. Kalau lelaki yang bukan mahram memang tak payah kait dah sini. Suami dia dengan anggota antara pusat hingga lutut isteri. Dia sentuh suami dia kat mana-mana badan. Maka hukum dia haram. Kafarjiha, contoh dia, wadhalika ma baina surratiha wa rukbatiha sabitun. Kaf ta'alluq suatu mahzuf, mubtada khabar mahzuf. Wadhalika, dan bermula demikian, ma baina surratiha wa rukbatiha thabitun, sabit ia, kafarjiha, seperti farahnya, farah perempuan. Ataf wa fakhidaiha, dan juga paha perempuan. Sentuh situ. Maka hukum dia adalah haram. Dia sentuh paha dia dengan suami dia. Dia sentuh farah dia dengan badan suami dia. Hukum dia haram juga. Walau fima wara'a surratihi wa rukbatihi. Walau fima, walaupun walaupun fima, pada barang, yakni pada anggota, wara'a, sabata, yang sabit ia anggota, wara'a surratihi, di belakang pusat seorang laki-laki, wa rukbatihi ataf, dan lututnya lutut seorang laki-laki. Walaupun dia bersentuhan antara pusat dengan lutut suami. Di kawasan tu lah. Di kawasan tu. Bila kata pusat hingga lutut, mana dia sekeliling 360 degree. Apa tu? 360 degree. Pusing. Bukannya sini saja. Mana ke sekitar dia lah. Yang selevel dengan perut, selevel dengan lutut, haram belaka. Mana pandangan jawapan ni ialah seperti mana haram ke atas suami sentuh antara pusat hingga lutut, begitu juga haram ke atas isteri menyentuhkan badannya pusat dengan lutut ke arah seluruh tubuh suami, walaupun antara pusat dengan lutut. Antara pusat dengan lutut suami. Amma ma'ada dhalika ma baina surratiha wa rukbatiha. Okay, kalau dia tak gunakan, dia tak sentuh suami dia tu dengan antara pusat dengan lutut. Kalau dengan lain boleh tak? Maka bahasanya amma ma, adapun barang, yakni anggota, ada dhalika ma baina surratiha wa rukbatiha. Adapun anggota yang selain daripada pusat hingga lutut isteri, maka jawab fala yahrumu, maka tidak haram ia.
alaiha ala zaujah, atas isteri itu, antubashir, takwil masdar fa'il yahrum, bahawa bersentuh kulit ia isteri, akan suami, bihi dengan dia, dengan yadiha. Dengan dia, dengan ma'ada zalika. Itu. Dengan anggota yang selain antara pusat dengan lutut. Contoh guna tangan, guna bahu, antara yang selain daripada pusat dengan lutut isteri lah, dia sentuh bahagian suami. Tidak haram. Tidak haram. Wa fi farji zawji, ay walau kana mubasharatuhu sabitun, walau kanat mubasharatuhu sabitun fi farji, fi ta'alluq sutu mahzuf, khabar kana mahzuf, walau kanatil mubasharatu sabitatan fi farji az-zawj, walaupun dia sentuh zakar suami dia, farah suami dia. Contoh dengan tangan, dengan bahu, sentuh zakar suami dia. Ketika dia haid, hukum dia harus. Ka'an contohnya. Wadhalika mubasharatuhu fi farjihi. Contoh nak buat mubasharah fi farjihi macam mana? Taswir. Wadhalika mubasharatuhu fi farjihi sabitun. Ka'an. Seperti mana bahawa wada'at, meletak ia perempuan, maf'ulun bih, yadaha, akan tangannya, tangan perempuan, ala farjihi, atas farah suami. Dia ambil tangan, dia letak ke sakar suami itu. Ketika dia haid itu dengan sekira-kira lam yamna'ha minal istimta'i bidzalika. Dengan sekira-kira jikalau tidak menghalang sama sekali ia suami, akan isteri, minal istimta'i, daripada istimta'. Minal istimta' mengambil kesedapan. Minal istimta' jar majrur, yamna'ha itu fa'il maf'ul. Sebab nak istimta' suami, isteri yang nak istimta' suami kena dapat keizinan daripada suami. Sebaliknya, suami nak istimta' isteri tidak perlu kepada keizinan. Seperti mana dah sebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, kalau si isteri nak tengok zakar suami, perlu minta izin. Sebaliknya, suami nak tengok farah isteri tak perlu minta izin. Dia tahu tu. Bidzalika wada'i yadiha ala farjihi. Dengan demikian meletakkan tangan perempuan ke atas farah suami. Dia izin. Boleh ke tak? Boleh. Wa illam lam yamna'ha. Dengan makna bi ayyamna'ha. Dengan bahawasanya kalaulah suami itu mencegahnya minal istimta' daripada mengambil kesedapan daripada tubuh dia, maka harumalah. Haram ia apa? Ia istimta'. Haram ia al-istimta'u bidzalika. Haramlah isteri tadi istimta' sebab tak dapat izin. Okey, selesai. Mana? Kalaulah dia guna tubuh dia yang atas pada pusat, bawah pada lutut, sentuh suami dia, maka tidak haram. Walaupun di farah dia sekalipun, tidak haram. Okey. Fakama yajuzu lahu ay lizawji ayyal masa. Seperti mana harus bagi seorang suami itu ayyal masa, takwil masdar jadi fa'il yajuz, bahawa menjabat ia suami, pegang, sentuh, pamah, bijami'i badanihi, dengan keseluruhan badannya, badan suami. Dia guna seluruh tubuh suami itu untuk menjabat, untuk menyentuh si isteri tadi. Harus. Hatta sehingga kan bidhakari zawji, sehingga kan nak sentuh isteri itu dengan pakai zakar suami sekalipun. Menyentuh maf'ul bihi al-masa, jami'a badaniha, akan seluruh badannya, badan isteri. Jami'a maf'ul bihi wa huwa mudhaf, badani mudhafun ilaih, mudhaf ilaih. Illa, melainkan ma tahtal izar, melainkan barang yakni anggota. Taqdir silah ai thabata, yang telah sabitlah ia barang, tahtal izar, di bawah kain, iaitu antara surah dan rukbah, antara pusat dan lutut. Itu tak sentuhlah. Jadi dia gunakan seluruh tubuh suami, sama ada hatta zakar sekalipun, untuk sentuh seluruh badan isteri kecuali pusat hingga lutut, maka hukumnya adalah harus. Fakadzalika jawazi lamsihi lahu.
seperti mana harusnya menyentuhnya bagi suami, harusnya begitu, maka fakadzalika jawazi lamsihi lahu hiya. Begitu jugalah dia isteri pun sama juga. Isteri pun sama juga menyentuh. Ni seolah-olah pandangan kedua lah ni. Tu dia tafsiran. Laha bagi isteri itu antal masa bi jami'i badaniha, bahwasanya bersentuhan ia isteri dengan seluruh tubuh badannya isteri. Bi jami'i jar majrur wa huwa mudhaf badani mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Dia gunakan selain daripada pusat hingga lutut dia, sentuh bahagian suami. Boleh tak? Boleh. Illa ma tahtal izari, melainkan barang yang di anggota, sabata yang sabit ia anggota, tahtal izar, bawah izar, iaitu apa dia? Antara pusat dengan lutut. Menyentuh maf'ul bih talmasa, jami'a badanihi, badani rajul atau badani zauji, akan seluruh tubuh badan suami. Hatta zakarihi, sehingga kan zakarnya zakar suami boleh juga sentuh. Boleh sentuh asalkan badan yang perempuan sentuh adalah selain pusat dengan lutut. Wa illam naqul kadzalika. Tu takdir. Wa illam naqul kadzalika. Jikalau kita tidak berkata sedemikian, maka falau kana lamsuha li dzakarihi haraman la haruma 'alaiha tamkinuhu min lamsihi bi dzakarihi lima 'ada ma tahta al-izari minha. Kalaulah kita tak kata begitu, yang kata harus tu, maka falau kana lamsuha lamsuz zaujah li zakarihi, pada zakarnya zakar suami itu haraman, maka jikalau adalah menyentuh oleh isteri, idhafat masdar kepada fa'il, menyentuh oleh isteri pada zakar isteri, pada zakarnya zakar suami. Kalau kita kata haraman, khabar kana, maka la haruma 'alaiha. Kalaulah kita kata isteri sentuh zakar suami itu haram, maka la haruma 'alaiha, niscaya haramlah ke atasnya, ke atas isteri itu, tamkinu zauj, suami dia menyerah tubuh kepada isterinya, juga haramlah. Min lamsihi, sekejap. Falau kana lamsuha li dzakarihi, jikalau adalah menyentuh oleh isteri tadi, li zakarihi, pada zakarnya itu haram, maka disaya haramlah ke atasnya juga tamkinuhu. La haruma tamkinuhu 'alaiha. Okey, betul lah. Niscaya haramlah ke atas perempuan itu oleh tamkinuhu. Asalnya gini. La haruma tamkinuhu tamkinu zauj 'alaiha. Haramlah oleh suami menyerah ke tubuh ke atas isteri. Haram juga. Min lamsihi. Apa tamkin? Bayat. Macam mana serah tubuh tu? Min lamsihi bidzakarihi. Daripada menyentuh nyonya suami, idhafat masdar kepada fa'il, menyentuh oleh suami, bidzakarihi, dengan zakar dan zakar suami, lima, lam tu zaidah, maf'ul bih, akan barang yang ada, yang sabata, yang telah sabit ia barang anggota, yang ada ma tahtal izar minha, yang selain daripada barang yang telah sabit ia barang di bawah izar, iaitu antara pusat dengan lutut, minha, daripada isteri. Jadi dia kata gini, kalau kita tak kata begitu, dengan makna kalau kita kata seorang perempuan menyentuh zakar suami itu haram, maka haram juga si suami itu menyentuh isteri dengan pakai zakar dia. Menyentuh isteri di bahagian selain daripada pusat hingga lutut isteri, tapi menggunakan zakar suami. Haram jugalah kalau kita tak kata begitu. Tu. Wa idza haruma 'alaihi 'ala az-zawji mubasharatu ma tahta izariha izari zaujah. Dan apabila haramlah atas suami itu, fa'il mubasharatu, bersentuhan kulit, maf'ul bih, bersentuhan kulit akan barang, yakni anggota, yang takdisilah sabata, yang telah sabitlah ia barang, tahta izariha izari zaujah, di bawah izarnya, izar isteri, iaitu antara pusat hingga lutut. Seperti mana haram mubasyarah antara pusat dengan lutut, maka haruma 'alaiha, haramlah atasnya, atas isteri, tamkinu zauj, menyerah tubuh oleh suami, minha, daripada isteri. Gono ni.
Apabila haramlah ke atas suami, mubasyarah ma tahta. Apabila haramlah ke atas suami itu mubasyarah, bersentuhan kulit anggota yang di bawah izar perempuan. Maknanya suami nak menyentuh antara pusat hingga lutut isteri, hukum dia haram. Maka begitu jugalah haram ke atas perempuan mentamkinkan oleh suami daripada isteri. Macam mana ni? Maka fayahrumu. Ambil itu tuan. Fayahrumu maka haramlah atasnya atas isteri itu mubasyaratuha, fa'il bagi yahrumu. Oleh bersentuhan kulitnya isteri lahu baginya, bagi isteri, bagi suami, bima dengan barang, yakni thabata yang telah sabit dah ia barang, tahta izariha di bawah izarnya, izar perempuan, iaitu antara pusat dengan lutut, bil aula, lebih utama. Jadi kata haram ke atas isteri, mubasyarah isteri itu kepada suami dengan menggunakan bahagian barang antara pusat hingga lutut isteri. Jadi isteri nak sentuh suami dengan menggunakan anggota antara pusat hingga lutut untuk sentuh suami, hukumnya haram. Itu lebih utama dia kata. Okay. Tadi dia kata haram ke atas suami mubasyarah, menyentuh kulit tanpa hail anggota antara pusat hingga lutut isteri. Begitu juga haram ke atas isteri. Haram ke atas isteri. Haram ke atas isteri menyentuh suaminya. Tamkinuhu, tamkinu zawj, mana zawj tu membiarkan, memberikan badan dia itu minha daripadanya. Minha ay min mubasyarati ma tahta izariha lah untuk dia. Haruma 'alaiha tamkinuhu ay haruma tamkinu zawj 'alaiha minha min mubasyarati ma tahta izarihi. Haruma 'alaiha tamkinuhu minha min mubasyarati ma tahta izariha lah. Maka haramlah haram ke atas suami menyentuh. Maka begitu juga haram ke atas isteri itu membiarkan suami itu menyentuh daripadanya, daripada mubasyarah, minha min mubasyarati ma tahta izariha. Kekalkan. Mana boleh tukar ayat bomeh. Minha ay min mubasyarati ma tahta izariha. Okay, dia kata haram ke atas suami, haram ke atas isteri. Tamkinuhu tu kita kata membiarnya suami, minha min mubasyarati ma tahta izariha. Okay, suami haram sentuh kulit dengan isteri antara pusat dengan lutut, haram. Begitu juga haram ke atas isteri membiarkan si suami itu mentamkin dia yang mubasyarah antara pusat dengan lutut. Haram juga ke atas isteri, membiarkan. Begitu juga maka haramlah ke atasnya, ke atas perempuan tadi, mubasyaratuha, menyentuhnya perempuan bagi suami anggota yang antara pusat dengan lutut. Lebih aula lah. Jadi suami sentuh bahagian antara pusat dengan lutut isteri, haram. Isteri haram juga ke atas dia membiarkan suami menyentuh antara pusat dengan lutut dia. Begitu juga lebih aula, kata Syekh Nuruddin ni, menyentuh antara pusat hingga lutut suami. Perempuan yang haid ni menyentuh antara pusat hingga lutut suami. Kejap. Silap. Begitu juga haram ke atas perempuan menyentuh oleh perempuan itu pada suami dengan menggunakan antara barang, antara anggota, antara pusat hingga lutut isteri. Begitu. Belik sikit ikut kitab tu Fayahrumu 'alaiha, haram ke atas isteri tadi menyentuh kulit dengan suami dengan menggunakan pusat hingga lutut isteri. Itu lebih utama haram. Suami menyentuh antara pusat hingga lutut isteri tanpa berlapik, haram atas pandangan mu'tamad. Begitu juga atas isteri tadi membiarkan, mentamkinkan suami dia untuk mubasyarah pusat hingga lutut. Apatah lagi perempuan tersebut
haram menyentuh kulit dengan suami yang menggunakan antara pusat hingga lutut isteri. Haram. Haram menyentuh suami dengan menggunakan antara pusat hingga lutut isteri. Haram. Itu lebih aula dia kata. Itu disebut dalam Asy-Syarqawi ala Syarh Tahrir dalam kitab Mughni al-Muhtaj dan Hasyiah Ibnu Abil. Hasyiah Ibnu Abil itu mazhab Hanafi. Cuma dalam kitab Izalatul Iltibas lebih teratur lah. Lebih teratur, nanti kita akan tengok situ. Sebab dia ada khilaf yang tak disebut di sini. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah ada membezakan antara al-mustamti'u dengan al-mustamti'atu. Siapa yang nak istimta'? Suami ke isteri? Kalau suami ada hukum lain, kalau isteri nak istimta' ada hukum lain. Kalau suami nak istimta' ada hukum lain, kalau isteri nak istimta' ada hukum lain. Lepas tu ada khilaf pula dengan Syekh Romli dengan Syekh Ibn Hajar. Itu nanti dekat Izalatul Iltibas. Tengok situlah lebih teratur sikit. Okey, selesai. Habis selesai. Inilah. Wa bahathal Asnawi, telah membahaslah fa'il oleh Imam Asnawi. Maf'ulun bih tahrima mubasharatiha mubasharati zaujah lahu ay lizauj. Maf'ulun bih akan pengharaman bersentuhan kulitnya oleh isteri bagi suami fima pada barang, yakni pada anggota yang sabata yang telah sabitlah ia anggota baina surratihi antara pusat suami wa rukbatihi dan juga lutut suami. Jadi Imam Asnawi membahaskan haram seorang perempuan menyentuh kulit dengan suami dengan anggota antara pusat hingga lutut suami. Dia sentuh anggota antara pusat hingga lutut suami. Haram. Itu dibahas oleh Imam Asnawi juga. Li'annahu, kerana bahawasanya sya'an kama haruma alaihi ala zauj istimta'uhu, seperti mana haramlah ke atas suami itu mengambil kesedapan nyonya suami, idhafat masdar kepada fa'il, bainahuma antara keduanya, bima baina surratiha dengan barang yang telah sabitlah ia barang, yakni anggota antara pusat nyonya suami, iaitu isteri, wa rukbatiha wa rukbati zaujah dan juga antara lutut isteri, li khawfil wat'i, kerana takut untuk berlakunya persetubuhan, di khawfil wat'i, idhafat masdar kepada maf'ul, al-muharrami, sifat bagi al-wat'i, yang diharamkan akan wat'i itu. Dia kata sebab apa seorang perempuan isteri menyentuh kepada suami yang bahagian anggota pusat dengan lutut suami itu haram, kerana seperti mana haram suami itu mengambil kesedapan antara pusat hingga lutut isteri kerana takut wati yang diharamkan, maka fa'innahu, maka sesungguhnya sya'an yahrumu istimta'uha, haram oleh mengambil kesedapan oleh seorang perempuan, idhafat masdar kepada fa'il, bainahuma antara keduanya, antara ma baina surrah war rukbah, antara pusat hingga lutut, yakni bagi suami. Lidzalikas sabab ay min khawfil wat'il muharram, kerana demikian sebab, iaitu dengan sebab takut berlakunya persetubuhan yang diharamkan. Jadi Imam Isnawi ada bahas, boleh ke tak seorang perempuan, suami isteri tu, dia menyentuh barang yang antara pusat dengan lutut suami? Tak boleh juga, haram. Seperti mana suami itu menyentuh antara pusat dengan lutut isteri, haram ketika haid. Begitu juga isteri menyentuh pusat dengan lutut suami, haram juga, kerana takut berlaku wati. Tapi ini perbahasan berlaku perkhilafan ulama lah. Tengoklah kitab Izalatul Iltibas yang lagi akan datang, kita akan hurai. Perbezaan antara Syekh Ibn Khatib Syarbini, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, lagu mana? Habis. Was-sawabu, dan bermula pandangan yang betul, yang benarnya, ay wal qaulus sawab, dan bermula pandangan yang betulnya ialah huwa dhamiru faslin, ialah ma khabar, barang yang zakarnahu, yang telah menyebutlah oleh kami, hu akan dia akan barang, awalan ay fil awwali, mansub bin nazil khafi, pada awal tu. Mana perbahasan Asnawi ni tak dimu'tamadkanlah seolah-olahnya. Yang kami sebut hak awal itulah yang perlu dipegang. Yang panjang-panjang tadi tu. Yang panjang-panjang tadi tu.
Imam Asnawi kata, seorang perempuan isteri yang ketika haid haram sentuh antara pusat dengan lutut suami juga. Kerana takut wati, seperti mana haram ke atas suami menyentuh antara pusat dengan lutut isteri ketika haid juga haram kerana takut wati. Itulah perbahasan yang detail oleh para ulama tentang mubasyaratul haid li zawjiha. Boleh ke tak seorang isteri yang ketika haid menyentuh kulit dengan suaminya? Wallahu a'lam. Bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.